dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Bertemu dengan saya, Cikgu Iki, dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 1. Baik, kita masih lagi dalam pembelajaran berkaitan dengan pantun dua kerat nasihat yang dipetik dalam buku antologi Ku Ingin Berterima Kasih tingkatan 1 halaman 5. Sebelum cikgu memulakan kelas pada hari ini, diminta semua pelajar untuk mengeluarkan buku antologi, buku latihan ataupun buku catatan, pen ataupun pensel yang ada dengan kamu untuk mencatat dan mengambil nota ringkas. Baik, suka cikgu untuk ulang kembali dan mengingatkan kembali kepada semua pelajar berkaitan dengan objektif pembelajaran yang perlu dipelajari dan dicapai oleh semua anak murid berkaitan dengan pantun dua kerat nasihat. Semuanya ada 4, iaitu pelajar perlu membaca pantun dua kerat nasihat dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan nada yang sesuai. Kedua, menjelaskan bentuk pantun dua kerat nasihat. Ketiga, memahami huraian maksud pantun dua kerat nasihat. Dan terakhir, mengenal pasti aspek pengulangan kata dalam pantun dua kerat nasihat. Berikutan merupakan petikan pantun dua kerat nasihat. Betapa jauh wujud dengan sifat, sejauh lutut dengan pelipat. Sarang semut dalam gelap, orang selimut selalu lelap. Hitam-hitam pucuk kawah, sungguh hitam dipandang lawa. Emas perak, tembaga suasa, malas bergerak tidak merasa. Buah sintang, buah senikul, satu memegang, satu memikul. Berikutan merupakan maksud setiap rangkap. Rangkap pertama, berapa jauh wujud dengan sifat, sejauh lutut dengan pelipat, yang membawa maksud tindakan yang dilakukan biasanya berkait rapat dengan seseorang itu. Bagi rangkap kedua pula, sarang semut dalam gelap, orang selimut selalu lelap, yang membawa maksud seorang yang hidup dalam kesenangan mudah lupa diri. Bagi rangkap ketiga pula, hitam-hitam pucuk kawah, sungguh hitam dipandang lawa, yang membawa maksud walaupun seseorang ada kekurangan tetapi ada keistimewaan atau kelebihannya. Bagi rangkap keempat pula, emas, perak, tembaga suasa, malas bergerak, tidak merasa, yang membawa maksud orang yang malas berusaha tidak akan mencapai kesenangan. Bagi rangkap terakhir pula ialah buah sintang, buah senikul, satu memegang, satu memikul, yang membawa maksud orang yang rajin berusaha akan melakukan pelbagai kerja pada suatu masa. Berikutan merupakan tema bagi pantun dua kerat, iaitu kehidupan manusia berkait rapat dengan sikap diri sendiri yang memberikan kesan kepada diri sendirinya juga. Seterusnya kita lihat pula di bahagian persoalan. Yang pertama, sikap seseorang berkait rapat dengan pemikiran serta tingkah laku. Kedua, seseorang mudah lupa diri apabila hidup dalam kesenangan, dan seorang yang malas berusaha tidak akan berjaya dalam hidupnya. Kemudian kita lihat di bahagian bentuk, terdapat beberapa bentuk yang terdapat dalam pantun dua kerat nasihat. Pertama, iaitu terdapat 5 rangkap dalam pantun tersebut. Seterusnya, setiap rangkap mengandungi 2 baris. Setiap baris mempunyai 3 hingga 5 patah perkataan dan akhir rimanya adalah AA. Akhir rima sebagai contohnya, hitam-hitam pucuk kawah, sungguh hitam dipandang lawa, yang maknanya bila baris di atas pucuk kawah dan baris keduanya pula lebih kurang sama rima dengan pucuk kawah dan dipandang lawa. Kawah dengan lawa tidak beza, jadi maknanya rima akhirnya ialah A. Untuk pantun dua kerat ini, objektif pembelajaran cikgu akan ulang balik, iaitu ada 2 kriteria kejayaan yang perlu kamu capai dan pastikan apa yang kita pelajari ini dapat tercapai. Kriteria kejayaan yang perlu kamu capai, yang pertama iaitu menyatakan 4 jenis bahasa, aspek pengulangan kata dengan cara yang betul. Pengulangan kata ini terdiri daripada banyak jenis, tetapi cikgu akan jelaskan 4 jenis pengulangan kata saja. Dan sekiranya kamu dapat hafal dan ingat 4 jenis pengulangan kata ini, maka tercapailah kriteria yang pertama kita. Dan kriteria kedua iaitu mengenal pasti 2 contoh aspek pengulangan kata dalam pantun dua kerat yang tepat. Sesudah kita tahu jenis
gaya bahasa, aspek pengulangan kata, dan juga kita dapat mengenal pasti dua aspek contoh pengulangan kata tersebut, maka tercapailah kriteria kejayaan dalam pelajaran. Seterusnya, gaya bahasa dalam kriteria sastra yang kamu akan pelajari dalam analogi ku ingin berterima kasih dan analogi yang lain-lain juga. Di tingkatan 1 hingga tingkatan 5 nanti kamu akan pelajari dari aspek gaya bahasa. Sebenarnya aspek pengulangan kata yang kita akan sentuh pada hari ini adalah sebahagian daripada gaya bahasa. Apa yang dimaksudkan dengan gaya bahasa? Gaya bahasa ini merupakan pengkarya menggunakan bahasa dengan baik dan kreatif dalam usaha mengungkapkan tema dan persoalan dalam sesuatu karya yang menjadi pemiliknya. Terusnya, ia juga meliputi semua aspek bahasa seperti pemilihan kata, penggunaan kiasan, pembinaan frasa, pembinaan ayat, dan juga sebagainya. Jadi sepanjang kamu mempelajari aspek seni bahasa dan memasuki gaya bahasa ini, kamu akan jumpa perkataan ini ataupun contoh-contoh gaya bahasa yang lain. Bagi pantun ini, gaya bahasa ini terdiri daripada berbagai jenis, antaranya metafora, sinkof, personikasif, hiperbola, paradoks, dan juga similar. Yang mana pertama kali mendengar perkataan ini tidak perlu risau kerana kamu akan mempelajarinya nanti di tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Jadi kamu perlahan-lahan mempelajari tentang semua gaya bahasa ini dan kamu juga akan perlahan-perlahan dikenalkan dengan setiap jenis gaya bahasa ini, apa maksud dan contohnya. Tetapi buat kelas hari ini kita tidak akan sentuh semuanya sebab objektif pembelajaran kita memfokuskan kepada aspek pengulangan kata sahaja. Okey, pengulangan kata ini berbanding dengan sinkop, metafora dan sebagainya adalah perkataan-perkataan yang kamu kena tahu maknanya. Tetapi, kalau bagi pengulangan kata ini adalah kamu kena sebut sahaja pengulangan kata secara tidak langsung kamu tahu pengulangan kata ini bermaksud apa, sudah mesti berkait dengan perkataan yang sudah ataupun kata-kata yang diulang. Sesuatu karya terutamanya yang ada dalam pengulangan kata ini iaitu puisi moden ataupun puisi tradisional. Okey, pengulangan kata ini terdiri daripada beberapa jenis iaitu 4 yang kamu kena ingat semuanya. Yang pertama iaitu anafora, epifora, reponsesi dan juga repetisi. Okey, bagi pengulangan kata anafora, kata awal setiap baris maksudnya kamu belajar berkaitan dengan pantun, maka kamu boleh tengok perkataan yang sama pada setiap baris. Kalau berlakunya pengulangan digunakan perkataan yang sama pada setiap baris, maka itu adalah anafora. Okey, seterusnya kalau bagi epafora pula, apa yang dimaksudkan dengan anafora? Anafora ini berlawanan dengan evapora ataupun anafora. Pengulangan kata awal setiap baris, maka epafora pengulangan kata pada akhir di setiap baris. Okey, bagi reposisi pula, dia merupakan pengulangan kata yang sama di tengah-tengah baris. Okey, dan ada sekali iaitu repetisi. Pengulangan kata dalam suatu baris atau ayat di mana dalam satu baris terdapat satu perkataan yang diulang. Selesai berkaitan dengan 4 jenis pengulangan kata, tolong catat dan hafal kerana ini adalah sangat penting untuk kamu menguasainya. Okey, seterusnya kita masih lagi dalam objektif pembelajaran yang sama iaitu mengenal pasti aspek pengulangan kata dalam pantun dua kerat nasihat. Tapi kita belajar menyatakan 4 jenis bahasa aspek pengulangan kata dan dengan betul. Kalau kamu tidak capai lagi kriteria kejayaan yang pertama, sila hafal kembali. Kerana ini amat penting, macam cikgu katakan tadi, amat penting untuk kamu tahu 4 jenis ini ataupun kamu tidak dapat capai, kamu tidak boleh teruskan kerana kamu tidak akan memahaminya dan akan menyukarkan kamu untuk memahaminya nanti. Dan ini adalah kriteria kejayaan yang terakhir iaitu mengenal pasti 2 contoh aspek pengulangan kata dalam pantun 2 kerat dengan tepat. Mengenal pasti aspek pengulangan kata yang ada dalam pantun 2 kerat, kamu kena tahu cara terlebih dahulu, cara-cara mengenal pasti aspek pengulangan kata. Dia terdiri kepada 3 iaitu pertama, kamu kena tahu 4 jenis aspek pengulangan kata. Kedua, pilih satu aspek pengulangan kata yang ingin dikenal pasti dan dikaji. Dan terakhir, lihat baris demi baris dan kesan perkataan yang berulang.
Hari ini cikgu akan pilih anafora dan tahu maksud anafora, maka kita akan lihat baris demi baris perkataan yang berulang. Yang cikgu tahu anafora adalah pengulangan kata pada awal setiap baris, maka cikgu akan tengok perkataan yang pertama bagi setiap baris. Mari kita sama-sama melihat rangkap pertama. Okey, bagi rangkap pertama, berapa, sejauh, sama atau tidak? Tidak kan? Okey, rangkap kedua, sarang dan orang, tidak sama. Hitam dan sungguh, tidak sama. Emas dan malas, tidak sama. Buah dan satu, tidak sama. Maka anafora dalam pantun ini adalah tidak digunakan dan tiada. Seterusnya kita ke epafora. Yang kamu ketahui epafora ini ulangan kata pada akhir di setiap baris. Jadi mari kita lihat anafora terdiri daripada pantun 2 kerat ini adalah sifat dan pelapit. Sama atau tidak? Tidak kan? Gelap dan lelap, adakah sama? Tidak. Kawa dan lawa, ada sama? Tidak. Suasa dan merasa, sama? Tidak. Senikul dan memikul, ya sudah pasti tidak. Oleh itu, epafora dalam pantun ini adalah tidak digunakan dan tiada. Selepas kita lihat anafora dan epafora tadi, kedua-dua jenis pengulangan kata tersebut tidak ada dalam pantun 2 kerat nasihat. Maka kita kaji pula yang ketiga, iaitu responsi. Adakah dia ada atau tiada? Mari kita lihat. Okey, apa maksud responsi tadi? Ya, betul. Responsi ialah merupakan pengulangan kata yang sama di tengah baris. Di setiap tengah baris. Okey, jadi di mana kita perlu lihat? Baris mana? Betul, di tengah. Tapi kita perlu ingat bahawa setiap perenggan ada merangkumi 5 ataupun 4. Bagi 5 pula kita harus lihat di tengah-tengah, iaitu perkataan yang ketiga, iaitu wujud. Bagi perkataan 4, maka kita boleh tengok dekat perkataan 2 ataupun perkataan yang ketiga. Berapa jauh wujud dengan sifat sejauh lutut dengan pelipat? Tiada. Perkataan yang sama. Perenggan kedua. Sarang semut dalam gelap, orang selimut selalu lelap. Perkataan yang sama, tiada. Hitam-hitam pucuk kawa, sungguh hitam dipandang lawa. Ya, saya tahu ada. Hitam dan hitam adalah responsi. Maka responsi dalam pantun 2 kerat ini adalah di rangkap ketiga, iaitu hitam dan hitam. Okey, akhir sekali sudah kita lihat anafora dan epafora pun tidak ada. Tapi bagi responsi ada. Mari kita kaji pula repetisi. Okey, apa maksud repetisi? Ya, repetisi ialah pengulangan kata dalam suatu baris atau ayat di mana dalam satu baris terdapat satu perkataan yang sama diulang. Oleh itu, mari kita lihat adakah repetisi ini termasuk dalam pantun 2 kerat ini. Okey, bagi rangkap pertama, kedua, ketiga dan keempat sudah pasti tidak ada. Dan terakhir ada, iaitu buah dan satu. Maka ada repetisi. Jadi, kalau soalan tanya, adakah aspek pengulangan kata repetisi dalam pantun 2 kerat ini? Maka jawapannya ada. Okey, macam mana kita mau kenal pasti semuanya? Semuanya ada di dalam 3 langkah ini. Mudah tidak? Mudah kan? Selain daripada langkah yang telah cikgu ajarkan tadi, sebenarnya ada lagi langkah-langkah yang lebih mudah dan lebih cepat. Tetapi kamu kena gunakan kaedah ini jika kamu sudah mahir tentang 4 jenis pengulangan kata yang kita telah pelajari tadi. Maka cikgu akan kenalkan cara yang lagi mudah dan lagi cepat untuk kita kenal pasti dari aspek pengulangan kata yang ada di dalam pantun 2 kerat nasihat. Okey, untuk cara-cara mengenal pasti aspek pengulangan kata ini, iaitu nombor 1 sama juga, tahu 4 jenis aspek pengulangan kata. Kedua, lihat baris demi baris, kesan perkataan yang berulang. Dan terakhir, kenal pasti kategori perkataan yang berulang. Macam mana kita nak gunakan langkah ini? Mari cikgu ajar dan cikgu tunjukkan. Okey, baik. Ini adalah pantun 2 kerat nasihat
Dan ini adalah langkah-langkah yang telah cikgu terangkan tadi. Okey, langkah pantas yang pertama iaitu 4 jenis perubahan kata kamu sudah tahu tadi. Kemudian lihat garis dan kesan perkataan yang berulang. Okey, selepas kamu sudah kenal pasti dan jumpa apa-apa perkataan yang berulang, maka kita ikut langkah ketiga iaitu kenal pasti kategori perkataan yang berulang. Maka kita tengok bagi hitam. Hitam pucuk kawah, hitam dipandang lawa. Dekat mana kedudukan hitam ini? Hitam ini berada dekat tengah garis, maka kamu tahu kalau ada penggunaan kata di tengah garis itu adalah responsi. Kemudian ayat seterusnya perkataan yang sudah kita gariskan iaitu buah sintang, buah senikul, satu memegang, satu memikul. Apa yang berulang? Perkataan apa yang berulang? Ya, sudah pasti buah dengan satu. Di mana garis yang dekat mana dia berulang dekat baris yang sama. Jadi kalau ada perulangan kata yang sama dalam baris yang sama, ya itu adalah repetisi. Jadi cepatkan kamu terus boleh tahu pantun dua kerat ini ada dua aspek pengulangan kata iaitu responsi dan repetisi. Dan ini adalah contoh-contohnya. Okey, langkah ekspresi ini kamu boleh gunakan sekiranya kamu mahir tentang dan faham semua hafal apa maksud setiap rangkap pengulangan kata ini. Okey, sebelum cikgu akhiri kelas cikgu pada hari ini, cikgu ingin mendengar salah satu daripada kamu untuk membacakan pantun dua kerat nasihat ini dengan nada yang betul dan intonasi yang betul. Saya cikgu. Beberapa jauh wujud dengan sifat, sejauh lutut dengan pelipat. Sarang semut dalam gelap, orang selimut selalu lelap. Hitam-hitam pucuk kawah, sungguh hitam dipandang lawa. Emas perak tembaga suasa, malas bergerak, tidak merasa. Buah sintang, buah senikul, satu memegang, satu memikul. Terima kasih Azra Iba atas pantun yang dibacakan tadi. Okey, baiklah, setakat ini sahajalah kelas kita pada hari ini. Semoga apa yang cikgu ajar pada kamu semua mudah difahami dan jangan lupa untuk menghafal 4 pengulangan kata tersebut dan maksud yang telah kita bincangkan tadi. Sekian kelas untuk hari ini.